Baik, seterusnya kita ke Sabah dan fokus negeri di bawah bayu hari ini mengenai pengambilan dos penggalak dan vaksinasi COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak. Butirannya kita bersama Anisia Dulus di Kota Kinabalu. Silakan Anisia. Ya, Alif. Pengambilan dos penggalak dalam kalangan penduduk dewasa di Sandakan masih rendah dengan hanya 25.42% atau 92,299 orang sudah mendapatkan vaksin berbanding sasaran 363,100 orang. Sementara itu, pencapaian program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids di daerah itu juga rendah iaitu 18.21% meliputi 8,523 kanak-kanak daripada 46,800 individu layak menerima suntikan tersebut. Justru individu dan ibu bapa disaran tampil mengambil suntikan dos penggalak dan membawa anak-anak mendapatkan vaksinasi. Kalau tidak ambil dos penggalak, kita mudah untuk mendapat jangkitan, dan kedua, sekiranya kita terkena jangkitan juga, kalau tak ambil dos penggalak, kita mungkin akan kena dengan keadaan yang lebih teruklah, sama ada stage 3, 4 atau 5. Untuk kanak-kanak pun sama juga, dia akan mudah untuk mendapat jangkitan, jadi perlu ambil vaksin ini. Saya menyuruh kepada semua masyarakat di seluruh negeri Sabah, kadar vaksinasi terutamanya yang booster vaksin masih lagi rendah. Jadi saya berharap kepada ibu bapa jangan bimbang. Vaksinasi ini adalah untuk menjaga dan melindungi keluarga kita daripada terkena dengan COVID-19. Kita perlulah mengambil vaksin, termasuklah dos penggalak. Dan selain itu, kita juga dapat menjaga diri kita daripada terkena jangkitan COVID dan secara tidak langsung dapat melindungi keluarga kita. Jangan takut untuk mengambil dos penggalak kerana dos penggalak dapat melindungi kita agar tidak mengalami COVID-19 yang lebih teruk lagi. Masyarakat di Sandakan boleh mendapatkan vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Bilik Pameran IJM Batu 6 selain fasiliti kesihatan antaranya lori vaksin bergerak, klinik komuniti, klinik kesihatan, klinik desa serta klinik ibu dan anak. Tahap kesedaran yang rendah mengenai kepentingan suntikan vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun antara punca peratusan kadar vaksinasi golongan itu masih rendah di daerah Pitas. Setakat ini, kadar vaksinasi bagi golongan itu hanya 14% sejak ianya dilancarkan awal tahun ini. Sehubungan itu, Adun Pitas Datuk Seri Dr. Rudy Awah merayu ibu bapa atau penjaga segera membawa anak-anak mereka yang layak divaksinasi untuk mendapatkan suntikan demi meningkatkan imuniti sekaligus melindungi diri daripada risiko jangkitan terutama semasa sesi persekolahan. Beliau ditemui RTM selepas Majlis Pelancaran Bantuan Bayaran Caj Pesakit Luar Hospital Daerah Pitas. Bantuan tersebut merupakan inisiatif Datuk Rudy untuk meringankan beban penduduk sekaligus memastikan mereka mendapat manfaat kesihatan terbaik. Saya mengharapkan kepada rakyat yang ada di kawasan daerah Pitas agar datanglah memberi buat rawatan pemeriksaan secara percuma sudah hari ini, daftar percuma. Jadi buatlah pemeriksaan agar mereka dahulukan kesihatan karena kesihatan itu amat penting. Ini adalah salah satu inisiatif yang beliau sendiri untuk membantu rakyat Pitas lah. Jadi dari segi hospital kita tidak ada halangan untuk menerima, memberi kerjasama untuk memudahkan bantuan ini. Bagi kami berbesar hati bantuan yang diberikan. Kerana ini adalah untuk manfaat pesakit sendiri. Dan kita faham kesihatan adalah aset nombor 1 lah. Bermula 1 April, pesakit luar yang mendapatkan rawatan tidak perlu lagi membayar caj pesakit luar. Kos terbabit ditanggung sepenuhnya Datuk Rudy dengan anggaran kos 3 hingga 5,000 sebulan. Setiap hari seramai 80 hingga 100 pesakit datang untuk mendapatkan rawatan. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menyerahkan sumbangan RM100,000 kepada bahagian agama dan kaunseling bakah Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah bagi pelaksanaan aktiviti dakwah. Turut diserahkan sumbangan khas bernilai RM10,000 juga daripada MUIS dan RM3,000 lagi daripada Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah untuk pengurusan Masjid Nur Islam IPK.
Replika cek diserahkan Timbalan Yang di-Pertua MUIS Ustaz Malai Ali Malai Ahmad kepada Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun di Masjid Nur Islam IPK Kota Kinabalu. Penyerahan sumbangan ini turut disaksikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Bercakap kepada pemberita, Datuk Muhammad Arifin memaklumkan Masjid Nur Islam IPK bakal dinaik taraf bagi menampung keperluan jemaah sekaligus memberi keselesaan kepada warga PDRM dan umat Islam berdekatan menunaikan ibadah. Kerja-kerja menaik taraf turut melibatkan beberapa penambahan kemudahan infrastruktur termasuk membina baru sebuah dewan yang direka mengikut kesesuaian masjid sedia ada. Masjid ini masjid yang sangat lama yang menjadi tumpuan bukan saja warga PDRM tetapi masyarakat di sekeliling kawasan ini termasuk kami. Kita akan mencari jalan membantu beberapa keperluan dari sudut prasarana. Daripada Jahin kita akan memberikan bantuan pada tahun ini dan juga saya akan mendapatkan bantuan peruntukan yang amat berhormat Ketua Menteri. Kos keseluruhan bagi tujuan menaik taraf masjid berkenaan dianggarkan bernilai RM700,000. Setakat ini, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins telah menyediakan dana berjumlah RM250,000 dan dijangka dikeluarkan selepas sambutan Aidilfitri. Manakala bantuan selebihnya akan dipohon daripada kerajaan negeri. Nasib peniaga bazar Ramadan di kawasan Gum-Gum Batu 16 Sandakan yang ditimpa musibah akibat hujan ribut dan angin kencang Sabtu lalu sehingga merosakkan premis perniagaan mereka mendapat perhatian Adun Dilantik Jafari Waliam. Sebanyak 20 unit kanopi disumbangkan kepada peniaga terbabit dalam satu majlis ringkas di sekitar tapak bazar tersebut. Ketika ditemui media, Jafari berkata sumbangan tersebut sebagai keprihatinannya dengan keadaan yang menimpa golongan tersebut selain bagi membolehkan kesemua peniaga terbabit dapat melakukan aktiviti niaga masing-masing. Kita telah mengagikan sebanyak 20 kanopi kepada peniaga-peniaga di Bazar Ramadan di Gum-Gum ini. Kita tahu mereka pun memang yang susah, pendapatan yang begitu sebab kekurangan. Jadi kita pun nampak keadaan yang kejadian semalam kerana ribut. Jadi kita pun turun padang selepas kita dimaklumkan. Sementara itu, peniaga yang ditemui berkata keadaan angin kencang yang berlaku luar biasa sehinggakan mereka tidak dapat menyelamatkan barang-barang gerai. Selain itu, duit hasil jualan turut diterbangkan angin. Lebih kurang jam 4 lebih lah begitu, dalam 4:30 begitu. Kami kan tengah syok berniaga sudah, mungkin tidak ambil peduli yang benda-benda begini. Tapi masa yang kami tahu benda tu mau jadi, kami nampak ada satu awan sana. Dia asal olah-olah macam puting beliung. Dia jadi dalam lebih kurang sekejap saja, 1 minit habis semua rata. Beberapa rumah di sekitar kawasan Gum-Gum turut dilaporkan terjejas akibat angin kencang dan hujan ribut tersebut. KKIP Aerospace Training Centre KATC akan membawa teknologi baharu ke Sabah iaitu lampu nano dan pertanian bandar. Ketua Pegawai Eksekutif KATC Teknologis Profesional Aminuddin Zakaria berkata, teknologi tersebut sebagai inisiatif untuk rakyat Sabah menjimatkan penggunaan elektrik sekaligus dapat membantu menambahkan lagi pengeluaran pertanian. Di KKIP Aerospace juga akan ada satu laboratory lab dengan R&D center untuk kami menunjuklah yang benda ini memang betul-betul boleh memberi manfaat pada Sabah dan juga rakyatnya. Dan daripada situ kita insya-Allah boleh lagi menambah rakyat Sabah sebagai saintis. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Tambahnya, kilang membuat lampu bakal dibangunkan di Sabah sekaligus akan membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan tahap kemahiran dalam bidang teknologi di negeri ini. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Keluarga Malaysia, lengkapkan vaksinasi COVID-19 anda dan keluarga. Lindung diri, lindung semua. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Alif. Alif, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Enisia.